dari Universiti Kuala Lumpur. Saya dan rakan sedang membuat kajian tentang masyarakat Siam di Kedah. Bersama saya ialah Cikgu Wira daripada SK Lambin, dan saya diberitahu yang cikgu juga berketurunan Siam. Boleh cikgu beritahu sikit tentang diri cikgu? Ya, boleh. Terima kasih kepada Nurul Nadia. Ya. Sebenarnya saya bernama Wirawut, anak lelaki Sompong, berasal dari Kuala Nerang, Kedah, dan merupakan anak jati negeri Kedah. Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Perlis dalam bidang diploma perguruan Malaysia, dan sekarang sedang menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Sains Malaysia dalam bidang sastra minor geografi. Sebenarnya saya kini sudah bekerja dan bertugas di Sekolah Kebangsaan Lambin ni sudah 5 tahun. Sawadikap, Pongje Wirawut, anak lelaki Sompong, Pongpin pun sampai Kuala Nerang, Kedah. Saya kuat tahun niทำงานอยู่ที่โรงเรียนลำดินครับ Baiklah, boleh cikgu cerita tentang pendapatan masyarakat Siam di Kedah? Terima kasih Nurul Nadia. Sebenarnya untuk masyarakat Siam di Malaysia ni, kita mempunyai taburan masyarakat Siam di negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia. Yang pertama sekali kita ada di negeri Kedah, di negeri Kelantan, negeri Perak, dan negeri Perlis, dan sedikit di negeri Terengganu, di bahagian utara Terengganu. Jumlah penduduk Siam Malaysia ni sekitar 60,000 orang, berdasarkan statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan untuk di Kedah sendiri mempunyai sebanyak 30,000 orang penduduk, manakala kedua sebanyak di Kelantan sebanyak 13,000 orang penduduk, di negeri Perlis sebanyak 6,000, dan di Perak sekitar 2,000 orang. Jadi saya bacakan skop kepada negeri Kedah. Untuk di Kedah sahaja, taburan penduduk Siam paling ramai adalah terletak di daerah Pendang dan juga sekitar daerah Padang Terap, daerah Baling Said, dan juga Kubang Pasu. Untuk daerah yang tempat yang kajian ini, kita tumpu kepada 4 buah perkampungan di daerah Padang Terap, iaitu di Kampung Lambin, Kampung Cangdeng, Kampung Tanduk, dan juga Kampung Lubuk Rambai. Selamat pagi, saya Nur Nasra dari UniKL MIIT. Sekarang kita bertemu dengan Ketua Kampung Lambin untuk mengetahui lebih lanjut tentang kampung ini. Bolehkah Pak Long memperkenalkan diri dulu? Saya nama Cik Aik, anak lagi Esong, Ketua Kampung Lambin. Di sini kampung kita ni, semua itu orang duduk dalam kampung kita ni 632 orang kawasan kita. Ekonomi kita ni sebab dia buat bendang, menoleh kita saja lah. Yang itu pada tu tak ada, kita ni ekonomi yang kampung kita ni ya itu ya. Majoritinya bendang dan menoleh kita. Ya. Pada pendapat Pak Long, keistimewaan orang Siam. Ini orang Siam yang boleh lah. Ekonomi kita ni, kita saya yang paling ya, ekonomi kita yang boleh hidup di kawasan kampung kita ni. Kampung kita ni pada tu dia tak ada. Macam Kelang apa semua tak ada. Kawasan kita ni. Beautiful life, a beautiful day, a beautiful world. Sekarang kita berada di Kampung Tanduk.
iaitu salah sebuah kampung yang terdapat di 4 buah kampung tadilah. Okey, yang kebetulan pada hari ini kita sangat bertuah sebenarnya. Kita berada di Kampung Tandop ni. Kebetulan di Kampung Tandop ni ada satu upacara perubatan tradisional orang Siam dan juga merupakan upacara yang diamalkan oleh secara turun-temurun masyarakat Siam, terutamanya masyarakat Siam Malaysia. Kita masih mengamalkan upacara perubatan tradisional ini, di mana kita banyak menekankan konsep menyembah nenek moyang kita lah kan, menyembah nenek moyang kita dan juga kita berubat secara tradisional, berubat tradisional. Jika kita dilihat di belakang ni, kita ada kumpulan tradisional yang akan melakukan upacara perubatan tradisional ini, di mana ada kombinasi alatan muzik tradisional dan juga banyakkannya pemain-pemain untuk upacara ni dilakukan oleh golongan-golongan orang tua kampung kita lah. Sebenarnya upacara ini adalah mengikut keluarga masing-masing lah kan, tetapi juga pihak keluarga juga akan menyupport adik-beradik dari jauh dan juga masyarakat setempat lah datang pada ni. Yang kita nampak sekarang ni tak ada orang sebab waktu rehat, sebenarnya waktu rehat untuk majlis ini, dan akan disambung pada waktu petang dan dijangkakan pada waktu petang akan lebih meriah. Nama saya Nurul Hasanah. Sekarang saya berada di perkuburan orang Siam. Nama saya Cikgu Wira. Boleh Cikgu Wira terangkan sekarang kita berada di mana? Baik, selamat petang semua. Jadi sebenarnya kita sekarang berada di perkuburan orang Siam, masyarakat Siam Malaysia, iaitu perkuburan di Kampung Naka, yang terletak di daerah Padang Terap, Kedah. Masyarakat Siam ni kami mengamalkan pembakaran mayat, ya. Kami tidak seperti kaum-kaum lain yang menanam mayat, tetapi secara dahulu ada juga yang masyarakat Siam yang menanam mayat, ya. Tetapi kebanyakan masyarakat Siam ni mengamalkan pembakaran mayat. Jadi apabila selesai proses pembakaran mayat, semua abu dan tulang akan dimasukkan dan disimpan di bekas yang tuan-tuan yang lihat ni, akan dibina dalam bentuk bangunan kecil, ataupun monumen kecil untuk menyimpan tulang tersebut. Orang Siam akan simpan mayat selama 3 malam ataupun 5 malam, bergantung kepada keluarga tu, tetapi kebanyakannya tidak lebih daripada seminggu lah. Simpan di rumah, buat upacara sembahyang di rumah dengan menjemput sami-sami datang bersembahyang, membaca doa selamat untuk si mati, disambil juga buat kenduri kesyukuran, kenduri kepada si mati lah. Jadi di samping tu proses tu mengambil masa contohnya 3 malam kan. Selepas tu mayat akan dibawa ke kuburan ini dan akan dijalankan upacara pembakaran mayat pada waktu siang tu, dan selesainya keesokan pagi selepas upacara pembakaran mayat, keesokan harinya adalah upacara mengumpul tulang di tapak pembakaran tu lah. Kita akan mengumpul balik setihan tulang si mati tu, dan kita akan kumpul-kumpul dan ada upacara sembahyang sedikit, dan akhirnya kita akan masukkan tulangnya, simpan di dalam monumen yang dibina tu lah. Berada dalam tempat ibadat orang Siam. Bolehkah cikgu terangkan
Baik, sebenarnya kita sekarang sudah berada dalam tempat ibadat orang Siam yang dikenali sebagai Wat, Wat, WAT Wat. Okey, di sini merupakan tempat utama untuk orang-orang Siam berhimpun dan bersembahyang lah. Di sini juga terdapat sami-sami yang memang bermastotin ataupun hidup di dalam Wat inilah untuk tujuan beribadat untuk masyarakat Siam. Okey, yang terdapat di dalam Wat ini kita dapati dari segi fizikal dia banyak-banyak bangunan kan. Tetapi terdapat juga bangunan-bangunan yang penting seperti contoh di belakang saya ni adalah satu bangunan yang sangat-sangat penting yang dianggap paling suci sekali lah. Bangunan yang paling suci dan setiap Wat di kampung pun mesti mempunyai bangunan ini. Bangunan ini nama dalam bahasa Siam adalah bangunan Obosot. Ejaan dia OBOSOT. Obosot merupakan bangunan yang paling penting dan segala ibadat yang penting-penting akan dilakukan di sini, di bangunan ini ya. Dan ia dianggap sebagai bangunan yang paling penting dan paling suci sekali dalam Wat ini. Out of this joint, come on, let's bounce. Counting on you to turn me around. Assalamualaikum dan bersama saya kembali. Okay, Cikgu Wira, boleh tak Cikgu ceritakan sikit pasal perayaan orang Siam? Baik, sebenarnya untuk perayaan orang Siam, kami mempunyai banyak perayaan-perayaan yang penting untuk orang Siam lah kan, disambut oleh orang Siam. Tetapi ada dua perayaan utama yang memang menjadi tradisi masyarakat Siam untuk disambut oleh masyarakat Siam ialah yang pertama ialah perayaan Songkran yang disambut pada bulan April, sekitar April setiap tahun. Perayaan ini merupakan perayaan melambangkan tahun baru untuk orang Siam ya. Sempena tahun baru untuk orang Siam. Jika tuan-tuan dapati perayaan ini adalah perayaan yang juga dikenali sebagai pesta air. Yang orang Siam duk main air. Kalau di Thailand tu disambut secara besar-besaran dan menjadi satu pesta yang terkenal di seluruh dunia sebenarnya. Pesta Loy Krathong ni merupakan pesta yang disambut pada penghujung tahun sebagai, kalau tadi pesta Songkran sebagai menyambut tahun baru, tetapi pesta Loy Krathong merupakan pesta untuk penutup tahun. Maksudnya kita menyambut tamatnya tahun tersebut. Jadi kalau pesta Loy Krathong ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, yang orang Siam buat dalam bentuk bunga dan dihanyutkan di dalam sungai ataupun di laut kan. Yang tu juga melambangkan akhirnya tahun untuk orang Siam dan juga sebagai tanda penghormatan kepada dewa-dewi air, sebagai kita menghormati sungai dan lautan sebagai sumber air utama untuk kehidupan sebenarnya. Ya.